Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada anda semua, rakan-rakan, sahabat-sahabat, dan juga pelanggan-pelanggan Juz Haramain yang kami kasihi dan kami sayangi, insyaAllah. Okey, baik, saya Muhammad Sobki bin Abdul Hamid, founder kepada Juz Haramain, penawar sangap, ketum, koroi dan dadah. Okey, baik, selamat pagi semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapat keberkatan, iaitu sihat dan berkat, insya-Allah. Tajuk kita pada hari ini nak kongsi kepada pelanggan semua ataupun rakan-rakan kita, sihat dan berkat. Berkat dan sihat, bolehlah yang mana satu seeloknya, berkat dan sihat. Okey, hari ini kita nak cerita tajuk sihat dan berkat. Contoh, saya bagi satu contoh. Okey, baik. Nak pulih ketum, koroi dan dadah, tapi tak mau mencari keberkatan, salah satu daripada orang ibadat. Apa yang kita dapat? Kita dapat sihat, tapi berkat belum tentu dapat. Sebab apa? Kita tinggal separuh dan kita tak buat lagi separuh. Dia kena buat kedua-dua. Hak tinggal pun nak kena tinggal, hak buat pun nak kena buat. Tinggal segala apa yang Tuhan marah, tinggal segala apa yang kita nak yang bertentangan dengan kita kata nafsu kita. Jadi kita kena buat pula benda yang kita tak mau. Apa dia benda yang kita tak mau? Salah satu dia benda-benda kebaikan yang mungkin boleh jadi berat pada kita. Macam sembahyang malam, puasa, benda tu nak kena jaga percakapan mulut, lidah dan sebagainya, benda tu berat. Tapi bila kita dah berhenti satu faraq, ketum, koroi dan dadah, kita dah berhenti. Alhamdulillah, kita dah berjaya. Jadi kita melangkah ke satu lagi step, iaitu perbuatan amal tambahan. Baru dia ngam elok. Ngam elok dengan yang kita tinggal. Lepas tu ngam elok benda hak kita nak buat. Jadi insya-Allah dengan perkara tu saja kita dapat mudah untuk nak teruskan perjalanan hidup ni. Jadi saya nak kongsi di sini, ada pelanggan kita, dia berhenti boleh. Berhenti boleh katakan minum kat 12 tahun, berhenti lebih kurang dalam 4 ke 5 hari. Cepatlah, kita kata cepat. Tapi bila kita follow up balik, kita tanya macam mana, dia kata bagus, alhamdulillah dan sebagainya. Kita tanya sembahyang macam mana? Ada buat tak ke? Benda yang baru belum buat lagi. Bermakna berjaya daripada segi kaedah rawatan kat dunia ni saja. Kita nak berhenti apa-apa saja boleh, tapi macam mana kita nak hubungkan di akhirat esok? Bermakna tinggal benda hak tak ni okey dah. Jadi kita kena buat benda hak Tuhan suruh, insya-Allah. Baru kita nak dapat berkat tu. Nak dapat berkat ni susah, tuan-tuan. Semua masih mencari. Tak kira lah baik minum ketum ke, baik tak minum ketum ke, siapa saja dia kena mencari. Jadi bila kita dalam pembaikan pulih, sebab apa kita kena tekan benda-benda ni? Sebab yang pertama, Allah yang gerak hati kita bagi nak berhenti. Itu yang pertama. Jangan lupa asal tu. Yang tekad kita jangan lupa, jangan tinggal. Lepas tu yang bagi pulih bukan Juz Haramain, yang bagi pulih adalah Allah. Itu tekad yang pertama sekali yang kita kena pegang. Jangan kita berasa sedap dah berhenti dah, ada apa dah, tiba-tiba kita macam lama juga. Dulu kita minum ketum, koroi, dadah apa semua cukup, tak sembahyang. Bila kita boleh berhenti ketum, koroi, dadah semua ni pun tak sembahyang juga. Sama juga. 2 kali 5 juga. Esok boleh jadi pula, lusa boleh jadi pula. Dia macam tu. Sebab apa? Kita nak keberkatan tu tetap. Kita nak kena istiqamah. Kalau berhenti terus, tetap berterusan. Buatlah lagu mana pun, aku tetap dengan cara aku. Itu kaedah dia, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat manfaat kepada rakan kita di luar sana yang bagaimana nak berhenti. Nak berhenti dalam keadaan cepat, selamat, insya-Allah kami sediakan kongsi bagaimana untuk nak menangkis permasalahan tu. Terutama orang yang minum ketum, koroi, yang ada permasalahan sukar untuk tidur. Sukar untuk tidur, tak boleh lena. Jadi insya-Allah kita bukan sekadar bagi juz rawatan zahir, dan kita bagi juga satu amalan macam mana malam dia tak boleh lena, dia nak kena buat apa. Kena ubat yang tu, insya-Allah
Dia boleh jadi magic tuan-tuan. 2 hari nak berhenti pun boleh jadi. Sehari nak berhenti pun boleh jadi. Pasal apa? Pasal benda tu kita letak ikhtiar kita, usaha kita hanya boleh buat saja. Tapi niat dalaman kita tu, kita kena minta ke Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku minum ketum korek dan dadah ni bahaya yang menjadi kesan buruk pada diriku, pemudahlah urusan aku. Boleh minta ke Allah, tak ada masalah apa. Ya Allah, ya Tuhanku, kurangkanlah sakit dalam badanku, aku nak berhenti, aku nak mohon kepadamu, aku nak melayu kepadamu. Boleh, tak ada masalah apa. Ya Allah, sekiranya Engkau Tuhanku, buktikanlah ya Allah, berilah kekuatan padaku, aku tak mampu dah nak menghadapi segala ujian-ujian. Boleh, tak ada masalah apa. Yang penting kena pergi. Yang penting kena mohon kat dia dulu. Dalam duk mohon, sama buat, sama berhenti, baru dia jadi elok benda tu. Kalau ada jenuh tuan-tuan dan puan-puan, jenuh berubat, ubat turun daripada langit pun belum tentu boleh. Dia mai melalui alam ghaib ke apa ke, belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab benda ni dia kita nak melawan keinginan. Bila nak melawan keinginan ni, dia perlu ada tonggak, perlu ada kita kata basic, perlu ada kita kata kita dengan Allah tu mesti ada hubungan kita dengan Allah tu. Untuk nak memudahkan proses kita, berhentilah keadaan selamat, cepat. Itu yang kita nak. Lepas pada tu, keberkatan yang kita nak. InsyaAllah, Alhamdulillah, selama kita buat rawatan ni, yang kita tanya berbagai-bagai jenis lah kawan-kawan kita di luar sana tentang macam mana rezeki, tentang sebelum minum ketika minum ketum dan selepas berhenti ketum korek dan dadah, insya-Allah. Alhamdulillah, semua kata alhamdulillah, bagus. Duit sikit-sikit pun boleh simpan, tak ada masalah apa. Taklah banyak tapi boleh simpan. Maknanya keberkatan. Keberkatan bukan duduk di banyak, tapi keberkatan duduk di cukup. Tuhan bagi rasa cukup. Kalau sehari RM10, sebulan dah banyak mana? Kalau setahun dah banyak mana? Kalau 5 tahun minum, 10 tahun minum, kali 1 tuan-tuan. Baik tak baik, Mercedes pun boleh pakai. Tu dia punya hebatnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Khutbah Muhammad Aminuddin, selamat menonton. Tolong share dan tolong komen, bincang sikit pagi ni, insya-Allah. Lama tak buat live ni. Okey, baik. Jadi nak sihat kena ada berkat. Nak berkat pun nak juga sihat. Dia kalau boleh ada kata kita nak kedua-dua. Dua-dua kita nak. Pasal apa? Kalau tak sihat, nak buat kebajikan susah. Tapi yang kita maksudkan di hari ni bukan sakit yang terlantar, bukan sakit yang duduk di hospital ICU dan sebagainya. Yang kita maksudkan di sini sakit sangat, sakit tak tahan, tak boleh, tak boleh, nak kena cah juga buang sedapuk dua, nak kena cah juga buang sekok dua, nak kena minum juga sikit dan sebanyak mana. Yang ni yang kita ibaratkan sakit yang nu biar pergi kat depan. Alhamdulillah, sakit tu sakit kita kata ujian, sakit yang kita kata musibah yang menyuci untuk dapatkan benda yang lebih baik. Itu kategori sakit lain. Sakit kita nak berhenti ketum korek dadah ni, dia kategori sakit lain. Sakit di mana sakit tu kita ambil buat dulu. Sakit tu tak pernah kita pijak apa, tak pernah mai, malah sakit tu kita pergi cari. Sakit pergi cari ni dia berbeza dengan sakit tiba-tiba kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, yang tu kategori lain. Ni sakit tahu dah masalah, tahu dah bahaya, tapi kita gagah juga terbiar. Tapi insya-Allah tak ada masalah apa. Mungkin faktor usia muda. Muda ni dia selalu nak cuba apa yang baru. Okey, tak apa, biasa tu guna. Tapi janganlah sampai muda sampai 40 tahun pun duduk macam muda lagi. Tu persoalan dia. Jadi di hari ni untuk abang-abang veteran, abang-abang otai kita, bagilah peluang kepada orang muda pula. Bagi peluang untuk orang muda pula nak melayani steam tu. Kita tak benar, kita tak bagi, tapi
Depa kata depa muda, tak apalah muda. Sekadar mana kita boleh berdoa ataupun memberi nasihat, kita jalan macam biasa orang buat kita dakwah. Tapi untuk abang-abang, otak-otak kita yang 40 tahun 40 tahun ke atas yang mempunyai tanggungjawab yang banyak, kerja yang banyak, rumah tangga yang pun banyak, babnya nak kena urus dan sebagainya, pastikan anda bebas daripada ketum korek dan dadah. Sebenarnya masa telah banyak terbuang. Jadi ada saki baki yang Tuhan bagi ni, U-turn balik. Itu kelebihan yang ada pada setiap penganut Islam itu. Dia ada kelebihan dia untuk nak tebus. Nak tebus macam mana nak buat ni? Dosa lama, lara lama, macam-macam kita buat lama-lama tu. Jadi kita ada teknik untuk bagaimana nak shortcut, nak U-turn. Itu kelebihan orang Islam kita ni. InsyaAllah kita dah share. Terima kasih Abang Din kita, sahabat kita ni. Jadi cari penyakit berbeza dengan penyakit mai. Jadi kita nak kata musibah pun tak kena, kita nak kata ujian pun tak kena. Jadi berbalik kepada tajuk kita, nak sihat kena ada berkat, nak berkat pun nak sihat juga, insya-Allah. Jadi kepada pelanggan kita, kawan-kawan kita, jangan duduk. Kalau ada fikir nak berhenti tu, jangan duduk lama-lama. Jangan duduk fikir lama, biar pergi dulu. Kena ambil keputusan yang utama. Aku nak berhenti hujung bulan ni, contoh. Aku nak berhenti lepas raya korban. Aku nak berhenti sebelum raya korban. Pasal apa? Korban tadi tu aku nak menyuci diri aku. Aku nak buang segala dosa-dosa, segala lara, segala apa pun. Dia mesti kena ada tarikh ataupun masa yang kita kena bagi untuk buat perubahan. Jangan tak ada. Bila tak ada, macam tu saja. Dia macam tu. Dia tak ada macam tu. Jadi kita nak hidup ni dia ada draft dia, InsyaAllah. Bila ada draft tu, kalau dia tak berlaku macam draft tu, sikit sebanyak mesti berlaku. Try tengok kalau tak berjaya. Pastikan hidup ada draft. Baru kita boleh tahu. Tapi insyaAllah kepada rakan-rakan kita yang sedang menjalani pemulihan untuk berhenti, saya ucapkan tahniah. Terbaik, anda hebat, anda orang berjaya. Orang berjaya ni dia bukan nanti naik kereta besar ke, ada duit banyak ke, ada harta banyak. Dah. Dia orang yang berjaya ni dia boleh tinggal benda apa yang dia buat, dia berjaya. Apa yang dia buat benda hal tak elok dia boleh tinggal, itu berjaya. Mudah saja. Tapi dalam tu kena ada pengorbanan. Dalam tu ada kena fikir bagi habis-habis. Dalam tu kena ada yakin. Dalam tu kena ada berani. Dalam tu kena ada ilmu kebaik. Ilmu kebaik ni dia jadi kebaik. Dulu kita minum ketum korek dadah apa jadi kebaik ke? Orang kata macam-macam, kata api je. Masuk lokap, keluar lokap 12 tu lah, hak nu lah, hak ni lah. Macam-macam kita jadi kebaik. Orang kata pun kita tak heran, mapak boleh tiap. Itu nombor 3, nombor 4. Jadi kita kebaik. Jadi macam mana kita nak kebaik setelah kita buat rawatan? Kita nak kena buat rawatan, bagi berhenti apa semua, lepas tu kita nak bagi masuk ilmu kebaik pula. Dulu kebaik tak ada masalah pun, lari dalam pot lah, apalah, itulah semua boleh. Jadi insya-Allah. Patih singkir, Assalamualaikum. Pak Long, Assalamualaikum. Selamat pagi Ahad. Selamat bercuti. Sahabat Rizal menonton, Assalamualaikum. Zulkifli Abu Bakar, Assalamualaikum. Selamat menonton. Ni semua kawan-kawan, sahabat-sahabat semua ni, sahabat seperjuangan. Sahabat seperjuangan. Seperjuangan ni dia mana kata dia macam-macam. Macam-macam dulu yang kita buat. Lah ni pakat-pakat berhenti. Mungkin disebabkan ada anak, mungkin disebabkan ada bini, ada kerja, ada apa. Jadi kita kena tinggal benda yang kita suka demi perjuangan hidup kita. Tak kira lah hidup kita, kalau kita ada belah lembu orang tu 30 ekor ke apa ke, kita bawa benda tu buang yang lain. Persoalan dia yang ni kita boleh tengok pasal apa.
Yang pertama, pasal apa kita minum ketum, korek, dam lah, apalah, pasal apa? Yang pertama, diri kita tak kuat. Yang kedua, ikut kawan-kawan. Yang ketiga, nak cuba satu benda yang baru. Yang keempat, disangkanya kata boring, disangkanya kata tension dan sebagainya. Yang kelima, mencari permasalahan, mencari untuk melepaskan permasalahan. Jadi tak ada tempat lain. Dia kena penin dulu baru selesai masalah. Tapi sekali hilang penin pula, main pula masalah. Benda tu tak selesai pun, kita cuma sangka saja. Pasal apa? Tuhan habaq macam nak selesai masalah, kena duduk masjid, surau dan sebagainya, banyak berzikir, banyak bertamin. Itu kaedah kita. Tapi bila kita pergi ke tajuk lain, maka kita nak menghilangkan diri yang keluh kesah, yang bermasalah, yang letih, yang ini. Jadi kita ambillah steam sebagai teman kita. Kita ambil steam sebagai penghibur kita untuk melenyapkan segala masalah. Hari ni saya nak tanya tuan-tuan, boleh selesai atau tak? Kalau boleh selesai, tolong PM kita nak bagi tahu macam mana. Betul ke dia boleh selesai? Tak selesai. Jawapannya takkan selesai selagi kita tak ada tekad, selagi kita tak berhenti, selagi kita tak ubah. Makna kata duduk macam tu lah. Ada masalah, tak ada masalah. Ada masalah, tak ada masalah. Masalah semua orang ada, InsyaAllah semua orang ada. Cuma kecil dengan besar saja. Assalamualaikum penawar Haramain. Ustaz Zahir, stokis kita di negeri Kedah. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Tamki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya sahabat dah pergi ambil ke dekat Awang Jeniang, tolong kontak dengan dia. Kita pergi hantar minyak 3 hari lepas, insyaAllah. Okey, baik. Jadi tak boleh panjang, tolong share lah. Sekiranya ada kebaikan, yang keburukan jangan share. Kalau ada kebaikan, rasa ada kebaikan, rasa betul juga berada ni cakap, tolonglah kongsi kat mereka. Pasal apa kita dapat semua maklumat tu? Pasal apa mereka minum ketum korek dan dada? Ada 5 sebab. Dan ada lagi, kita tambah lagi satu sebab, iaitu sebab sakit. Sebab apa? Kita selalu tertipu. Kita selalu tertipu, disangkakan ubat. Disangkanya ubat, lepas tu sangkut, disangkanya penawar. Jadi ada pelanggan kita tu, dia kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Jadi kawan-kawan semua kata minumlah ketum. Ketum boleh rawat, ketum boleh bagi lega. Jadi dia ambil keputusan, dia tanam belakang rumah, dia pun start mula amal ketum. Lah sekali kencing manis mula tu turun, lepas tu jadi balik, lepas tu kencing manis pun kencing manis, sangat ketum pun sangat ketum. 2 dalam 1 tu kena. Jadi ubat, kita selalu tertipu. Kalau aku kena ni, cergas sikit. Selalu kita nak bantuan daripada lain. Kita tak minta bantuan kekuatan daripada Allah. Sedangkan banyak lagi yang boleh jadi ubat ni, banyak lagi. Buah ni, buah apple, buah orange, semua ada, vitamin semua ada, cukup-cukup dah. Tapi kita nak puaskan diri kita, kita nak puaskan hawa nafsu kita, kita terpaksa ambil benda untuk cover dan kita bagi tahu kata benda tu ubat. Kita selalu sembunyi dan kita selalu mengurung diri kita. Tu je sebenarnya. Kita bila kita nak benda yang tak betul pun kita akan kata betul. Itu lumrah. Jadi macam mana kita nak perbetui benda yang betul, kita nak perkona benda yang tak betul. Di hari ni kita tak mau dah. Alah ni semua ubat. Ubat. Melambuk lagi ubat. Ambil dah Batam pergi kat wang. Alhamdulillah saya terima kasih. Terima kasih, selamat beramal, selamat mencuba. InsyaAllah apa-apa WhatsApp kita. Okey, baik. Kita sering tertipu. Tertipu dengan kata-kata, tertipu dengan bisikan. Untuk kita nak bagi kemah, kita nak bagi rasa clear apa semua, kita ambil. Lepas ambil clear, esok tak clear, kita ambil pula
Lepas tu kita macam tu lah berulang-ulang-ulang sampai 10 tahun sampai 15 tahun. Kalau sampai 10 tahun 15 tahun bukan kategori nak rasa dah. Kalau orang yang minum ketum korek dadah, tak kira lah pit ke apa ke. Kalau 2 minggu, kalau setahun 2 tahun tu mungkinlah kita kata tak apalah dia nak rasa. Nak rasa atas alasan esok ni anak-anak tak boleh murung kita. Kita dah cuba rasa semua dah. Itu alasan kita. Tak apa sekiranya kita nak rasa. Tapi kalau sampai 5 tahun, kalau sampai 10 tahun, 20 tahun, bukan rasa dah tu abang. Itu bukan rasa dah. Itu dah tak ada rasa dah. Tak ada rasa dah, memang nak kena dah. Jadi insya-Allah terbaik minyak tu Batam. Alhamdulillah. Ni sahabat kita ni dia mencuba minyak Panglima Power. Yang tu memang sempoi. Okey, baik. Saya nak ucap terima kasih kepada anda semua, rakan-rakan, sahabat seperjuangan ni. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyaklah kepada tim stokis yang berada di seluruh Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Anda banyak merawat dan banyak bagi di tangan anda. Dengan izin Allah, Tuhan bagi dapat berhenti dengan berbagai-bagai aneka cara hidupnya, macam-macam lah. Orang ketum korek dadah ni macam-macam jenis orang lah. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah berjaya dapat bagi mereka pulih dan menikmati hidup macam mana orang ramai. Tu je. Nak buat kerja, cari makan, minum, sihat bagi Alhamdulillah. Macam mana orang pergi mengaji, pakai dan sebagainya. Jadi disiplin kita seorang ayah, seorang pak ada untuk memberi contoh kepada anak-anak kita. InsyaAllah yang belakang pun akan turun. Yang lama tu kita minta taubat dan istighfar lah. Nak buat macam mana kan. Tapi tak apa. Tuhan kata, aku tak pandang dosa hang yang banyak, tapi aku pandang sekiranya hang nak mai kat aku, sekiranya hang beristighfar. Tu je jalan dia. Tak ada jalan lain lah. Pasal kita ada jalan, kita pakailah jalan tu. Jadi insya-Allah terima kasih kepada semua rakan dan juga sahabat. Saya nak mohon maaf sekali lagi andai kata terkasar bahasa, andai kata menyentuh jiwa dan sebagainya. Jadi nak mohon maaf. Terbaik jus ni abang, sihat dan abang dah tak ambil dah ketum. Alhamdulillah. Wan Syakirin, tolong tinggalkan nama phone anda. Dari mana? Ini salah satu sahabat kita. Saya tak kenal lah dia ni. Wan Syakir. Terima kasih. Dia bagi tahu terbaik jus Haramain ni. Saya dah sihat dengan dah tak ambil ketum. Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya tuan, yang bagi pulih adalah Allah. Yang bagi tak pulih pun adalah Allah. Disebabkan apa? Tuhan memudahkan urusan Wan Syakir ni. Mungkin ada satu benda dalam hati Wan Zakir, ada niat yang betul dan ada buat satu benda yang betul. Sampai Tuhan tolong tuan untuk memudahkan urusan tuan. Jadi bagi kami nak ucap tahniah kepada anda. Yang kuat bukan kami, yang kuat adalah anda. Sebab anda berjaya ubah hidup anda. Kami tak dapat apa pun. Dapat apa? Kalau dekat jus 130, dapat apa tuan-tuan? Kita boleh renung seketika. Sebenarnya perjuangan bukan nilai. Nilai bagi perjuangan tu yang besar. Saya dari Perak abang. Dari Perak. Alhamdulillah. Semoga tuan diberkati oleh Allah dan diri tuan dan juga keluarga. Bukan senang. Bukan senang. Dah boleh berhenti bukan senang. Boleh menjalani hidup macam biasa. Mahal ke 130. Bukan persoalan tu. Kalau tuan-tuan kali tengok, sehari minum 10, sebulan 300, setahun 12 bulan banyak mana? Kalau minum 5 ton banyak mana? Kalau 10 ton banyak mana? Tu saya kata bukan nilai. Kita dia ni nak bantu,
nak bagi orang selesai. Bila orang selesai, orang doa kepada mereka dan mohon doa juga kepada kami supaya kami diberi kekuatan membantu lebih ramai lagi orang di luar sana. Saya dah minum ketum dekat 7 tahun. Dalam masa 3 hari berhenti terus bang. Tuan tinggalkan nombor phone. Sekejap lagi kami telefon tuan. Saya ambil tu ni dekat dengan bulan puasa bang. Bulan puasa lepas. Alhamdulillah. Bulan puasa. Wan Syakir, tolong war-warkan, tolong kongsi kepada adik-beradik Wan Syakir yang terdekat lah, yang mana yang mencari, yang mana yang kita kata nak berhenti, tolong bantu mereka sama. Selepas tuan dah clear, dah sihat, dah semua clear, tuan kena bawa perjuangan ni. Pasal apa? Tuan lebih memahami keadaan, tuan lebih memperhalusi benda ni, tuan lebih power, tuan lebih tahu selok belok, liku kanan kiri, tuan lebih tahu. Jadi tuan kena berkongsi dengan kawan-kawan yang mana nak berhenti, yang mencari. Tuan kena recommend kepada mereka, tuan kena cerita kat mereka apa yang berlaku sebenarnya. Mereka terima, tak terima tu belakang cerita. Jadikan diri Wan Syakir ni sebagai satu orang model, contoh kepada kawan kita yang lain. Tunjuk contoh baik ni, tak ada masalah apa. Tunjuklah. Jangan tunjuk benda yang tak elok. Kalau benda yang elok, tunjuklah banyak mana pun, tak apa. Tak ada masalah apa. Wan Syakir, tanya Wan Syakir, anda hebat sebenarnya. Anda cukup hebat. Anda yakin dengan diri anda sendiri. Anda mau buat satu perubahan yang luar biasa. Jadi tolong sangat-sangat bagi tahu kepada rakan-rakan kita di luar sana. InsyaAllah nanti Wan Syakir, saya tip nama Wan Syakir saya untuk dapatkan nama pun kepada Wan Syakir. Okey, baik. Cukup sekadar tu pun dah 3 kali insyaAllah. Jadi okey, baik. Kita nak teruskan live kita ni pun dah terlajak dah. Jadi Assalamualaikum. Saya nak ucapkan terima kasih. Maaf sekali lagi, mohon maaf atas diri saya dan juga tim atas layanan kami. Sekiranya berpuas hati Wan Syakir, Alhamdulillah, kami ucapkan sentiasa doa-doa kepada kami. Jadi untuk lebih baik dan demi masa yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.